Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji syukur hari ini Tuhan kembali memimpin kita boleh kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah. Ya, hari ini merupakan hari yang spesial. Ya, spesial buat para ayah. Karena hari ini adalah Hari Ayah Internasional. Saya ucapkan selamat Hari Ayah. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Biarlah kita boleh mempersiapkan diri kita, berdiam diri untuk masuk dalam ibadah. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Amin,
Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkan keselamatan yang dari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang patut kita puji, kita sembah. Biarlah segala bangsa memuji Tuhan, kita akan sama-sama nyanyikan besar dan ajaib. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Hanya Engkaulah yang layak kami sembah dan kami muliakan. Dan biarlah segala bangsa sujud menyembah kepada-Mu. Dan hanya karena anugerah-Mu lah hari ini kami boleh kembali datang untuk beribadah dan beribadah kepada Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus menyertai kami, memimpin kami dalam ibadah hari ini, sehingga kami sungguh menikmati dan diberkati akan ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur nomor 103 ayat 8 sampai 14. Kita akan sama-sama membaca bahasa Indonesia satu kali, kemudian bahasa Mandarin satu kali. Kita dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Mazmur nomor 103 ayat 8 sampai 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. 我们统用华文的念一篇诗篇103篇第8到14节，1、2、3。耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，却有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天与地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过患离我们也有多远。父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏他的人，因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。 Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dengan penuh kerendahan hati kami telah datang ke hadapan Tuhan mengakui dosa-dosa kami. Kami mohon Tuhan dengan kasih-Mu mengampuni kami. Kami mohon pimpinan Roh Kudus terus memimpin kami, terus menyertai kami, mengingatkan kami, sehingga kami menjadi umat-Mu, umat-Mu yang merdeka dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Begitu besar kasih Allah bagi kita. Tak dapat kita membalas kasih-Nya. Dia telah mati dan selamatkan jiwa kita. Hanya Dialah pujian dan hormat. Mari kita akan nyanyikan pujian bagi Dia. Saya persilakan yang pria menyanyikan satu kali, referen bersama-sama, kemudian wanita satu kali, kemudian referen 2 kali bersama-sama. Tuhan
Paduan suara tunas muda akan menyampaikan puji-pujian. Sesudah itu firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Aaron Chan yang bertema Hati Seorang Bapa. Sungguh suatu pujian yang indah. Dalam rangka Hari Ayah ini, anak-anak sekolah minggu akan memberikan sedikit hadiah untuk orang tuanya. Dan para ayah yang lain
tunggu sebentar, jangan khawatir, jangan iri. Sebentar lagi mereka juga akan membagikan hadiah untuk para ayah. Setelah ini giliran para ayah yang lain. Harap bersiap-siap petugas. Mohon para ayah yang merasa ayah, gong-gong, silakan bangkit berdiri untuk siap-siap menerima sedikit tanda kenangan, tanda kasih dari para murid sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Harap berdiri para ayah. Yang belum menerima hadiah harap berdiri semua. Biasanya para ayah di rumah tidak pernah atau jarang sekali berebut perhatian, apalagi berebut makanan. Mereka biasanya tidak pernah menuntut. Tidak pernah terucap keluhan dari bibir mereka. Walaupun kita tahu jeripaya di luar rumah tiap hari oleh mereka itu tidak mudah. Mereka tidak pernah curcol. Bagaimana sulitnya mereka berusaha, bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh bisnis mereka, tantangan di dalam pekerjaan mereka, kesulitan keuangan, persoalan rumah tangga mereka, apalagi persoalan pribadi mereka. Tidak pernah mereka curcol sama sekali. Di dalam kesendirian mereka, kita kasih kesempatan pada hari ini. Mohon para anak-anak berilah pelukan yang hangat, ciuman dengan penuh kasih sayang untuk papa kita, untuk papa kalian. Juga para istri jangan lupa berilah pelukan hangat untuk suami tercinta, karena ia adalah seorang ayah yang luar biasa. Tiap hari mereka harus keluar rumah, ada yang pagi-pagi pulangnya, ada yang sangat malam, larut malam. Mereka juga manusia biasa. Untuk itu, selain mereka berjuang untuk mencukupi nafkah rumah tangga, mencukupi kebutuhan anak dan istri, mereka juga senantiasa berjuang untuk menjadi pribadi ayah yang lebih baik, pribadi yang lebih baik di dalam hidup mereka. Untuk itu kita senantiasa mau berdoa untuk mereka. Pada kesempatan ini kita minta Musedani berdoa untuk para ayah. Saya persilakan. Masih. Apakah ada ayah yang videonya lanjutin aja sampai
sampai selesai. Apakah ada, ya tepuk tangan dulu. Kita tepuk tangan untuk ayah, para ayah, nggak cuma ayah, para kakek juga ya. Tadi ada beberapa dengan susunya. Apakah ada yang belum dapat kadonya? Udah semua ya, kecuali Pak Hedi sama Pak Budi. Nanti jangan lupa ya, Pak Hedi belum, kemudian Pak Budi juga belum ya. Kita mau berdoa untuk para ayah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat kami mendengar pujian yang diberikan, hati kami sungguh tergerak. Pada saat kami melihat video klip yang ditayangkan, ada begitu banyak mungkin memori indah yang pernah kami alami, baik sebagai anak maupun sebagai ayah, sebagai kakek. Kami sadar bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk ayah kami yang sudah mengasihi kami. Kami sadar tidak semua ayah sempurna. Mungkin ada dari kami hanya memiliki pengalaman indah yang sedikit dengan ayah kami. Dalam hal itu pun kami tetap bersyukur atas anugerah Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kami sendiri yang mungkin sekarang sudah menjadi ayah, menjadi kakek. Kami berdoa kiranya kami pun bisa belajar untuk menyatakan kasih kepada anak-anak kami. Sehingga mereka mengingat kami sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan yang juga mengasihi pasangan kami, dan mengasihi anak-anak. Kami mohon kekuatan dari Tuhan dan hikmat dari Tuhan, karena kami sadar kami pun adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Sekali lagi menyerahkan para ayah, suami, kakek ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus pelihara dan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Izinkan saya memperkenalkan sedikit. Yang akan menyampaikan firman Tuhan itu adalah Pendeta Aaron Chan. Beliau itu aslinya orang Singapura, tetapi sudah melayani sebagai dosen di SAAT Malang selama 10 tahun. Jadi sudah cukup lama. Bahasa Indonesia bisa untuk percakapan sedikit-sedikit, tapi utamanya pakai bahasa Inggris dan Mandarin. Ya, mungkin ada yang kenal dengan almarhum Pendeta David Iman Santoso, sebagian mungkin kenal yang dulu di STT Iman. Nah, Pendeta Aaron itu adalah menantunya. Ya, menantunya. Jadi Pendeta Aaron akan menyampaikan firman Tuhan, Pak Budi yang akan menerjemahkan. Kami persilakan.各位弟兄姐妹，早上好！ Selamat pagi saudara yang terkasih. 很高兴有这个机会来到贵教会分享上帝的话。 Sungguh bersuka cita bisa berada di rumah Tuhan bersama-sama dengan saudara merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. 为着你们教会许许多多的这些爱子女的父亲，向上帝感恩。 Saya bersyukur untuk para bapak yang begitu mengasihi Tuhan. 做父亲是一个很宏高的一个责任跟使命。
menjadi seorang ayah adalah suatu profesi yang sangat mulia dan membanggakan. 我们做父亲的，面对很多不同的势力，是在外的以及在内的，要敌对上帝给我们的托付我们的这个呼召。 Dalam kehidupan sebagai seorang bapa, banyak sekali tantangan di luar maupun di dalam untuk memenuhi panggilan Tuhan sebagai seorang ayah. 这个呼召就是怎么样做一个爱主的一个父亲，能够培养我们下一代来敬畏耶和华的下一代。 Panggilan Tuhan adalah kita menjadi ayah yang mengasihi Tuhan, yang bisa mendidik anak-anak kita juga ikut mengasihi Tuhan. 所以今天盼望今天的讲道能够再次的勉励在这里的所有的父亲甚至母亲们，继续的坚持我们的呼召。 Semoga firman pagi hari ini bisa menguatkan para ayah juga para ibu untuk memenuhi panggilan tugas kita ini. 求主帮助我们，我们一起来祷告。 Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita masuk dalam doa. 天父上帝，我们感谢你赐我们这美好的时间，一起的来为这里的父亲来向你感恩。 Tuhan berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk para ayah. 我们实在不配，但是主，你却托付给我们这宏大的使命， Kami yang tidak layak ini Engkau telah memberikan tugas yang begitu mulia. 叫我们能够培养你所托付的下一代。 Kami boleh mendidik generasi yang Engkau telah wariskan kepada kami. 不单单教育他们成人，更重要，要帮助他们来认识你。 Bukan hanya mendidik mereka menjadi manusia dewasa, tapi membawa mereka untuk mengenal Engkau Bapa. 求主你圣灵在我们当中自由运行， Kiranya Roh Kudus bekerja dalam diri kami, 帮助我们明白你的话。 sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. 我们这样祷告，奉主耶稣基督名， Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. “上帝已经失去重量了。 Tuhan telah 失去重量，就是越来越不重要了。 udah tampaknya sudah kurang penting. 而上帝的失重，深深的影响了，就是人与人的关系，特别是孩子跟父母的关系。 Kehilangan peran Tuhan itu telah merusak hubungan sesama manusia, khususnya antara bapa dan anak. 当我说上帝失去重量的意思，就是上帝不在我们的社会里，在我们的日常生活里，不看为是重要的了。 Ketika saya katakan Tuhan telah kehilangan bobot dalam hidup kita, kita seolah menganggap Tuhan itu tidak penting dalam hidup kita. 当我们轻看了上帝的重要性，他也渐渐的在我们生命中边缘化，就是成为跟我们日常生活中没有关系的。 Ketika kita meremehkan peran Tuhan dalam kehidupan kita, lambat laun kita menganggap Tuhan itu tidak penting lagi. 因为这样，这带来了亲子关系很多的不同的问题。 Karena hal inilah membawa banyak hubungan yang banyak masalah. 所谓上帝已经失重的意思，就是说上帝没有，就是看我 PPT， 上帝没有电视节目那么有趣，他的命令没有人们对富裕和影响力的渴望那么有权威，他的判断没有晚间新闻那么令人敬畏，他的真理没有广告商奉承和谎言的密物那么令人信服。这就是上帝失重的意思。 Karena Tuhan, kalau kita manusia sudah kehilangan peran kita berhubungan dengan Tuhan, maka itulah akibatnya kita menjadi tidak bisa berhubungan dengan sempurna lagi. 所以诗篇103篇呢，就是要针对上帝失重的这个问题， Mazmur 103 menyatakan peranan pentingnya antara hubungan Tuhan dengan bagaimana dengan manusia. 与其让上帝的失重成为我们正常生活的一部分，诗篇103篇要呼吁我们再次的学习尊主为大。
Di Mazmur 103 mengajarkan kita bagaimana kita harus memuliakan Tuhan. 甚至在中文圣经里所说的称颂是来自希伯来文的这个字，被翻译成称颂这个字。 Memuji Tuhan yang terjemahan dari bahasa Ibrani. 而称颂这个字，不是重视的不是我们怎么样歌颂耶和华，而是我们的心怎么样看待耶和华。 Memuliakan Tuhan bukan itu kita bagaimana menyanyi untuk Tuhan, tapi bagaimana hati kita memuliakan Tuhan. 所以称颂在这里的意思，在诗篇103篇的意思，就是要教导我们怎么样尊主为大的一个态度。 Memuliakan Tuhan itu adalah intinya di Mazmur 103, bagaimana kita mengagungkan, membesarkan Tuhan. 甚至尊主为大，就是诗篇103篇的主题。 Tema daripada Mazmur 103 adalah bagaimana kita memuliakan Tuhan. 所以我们可以看到诗篇的开始跟它的结尾，都是呼吁人们称颂耶和华的名，要我们从心里来称颂，就是来扩大上帝在我们心灵的这个位置。 Permulaan dari Mazmur 103 sampai akhir dari Mazmur 103 itu semua menyatakan bagaimana kita sebagai manusia patut memuliakan Dia. 所以诗篇的开头跟结尾就要呼吁我们，怎么样在我们的心中再次的尊主为大。 Bagaimana permulaan dan akhir dari Mazmur itu mengajarkan hati kita bagaimana kita harus memuliakan Tuhan. 所以今天早上我们要看从诗篇103篇看到，因为我们轻看上帝所带来的两个不同的问题。 Kita melihat dari Mazmur 103 ini, bagaimana kalau kita meremehkan Tuhan, ada dua akibat yang kita perlu pelajari. 而这两个问题呢，因为我们轻看上帝所带出的两个问题，怎么样影响我们爸爸跟孩子的关系，父母跟孩子的关系？ Begitu kita meremehkan Tuhan, tidak menganggap Tuhan, bagaimana mempengaruhi hubungan khususnya antara ayah dan anak. 不单单这样诗篇103篇还告诉我们，我们怎么样胜过这些问题。 Di Mazmur 103 juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menang mengatasi masalah ini. 所以有两个问题，第一个问题， Kita lihat masalah yang pertama. 当我们轻看上帝的时候，我们会产生优越感。 Ketika kita meringankan atau menganggap remeh Tuhan, maka itu ada masalah dengan kelayakan. 优越感就是我们认为上帝欠我们一个美好的生活。 Kelayakan itu adalah berarti kita menganggap Tuhan itu punya hutang kepada kita tentang kehidupan yang pantas. 我们所拥有的是上帝欠我们的。 Apa yang kita terima itu seolah-olah Tuhan yang berhutang kepada kita. 为什么这样呢？ Kenapa demikian? 因为当我们把上帝边缘化，我们把上帝放在越来越小的位置，我们也同时间提升自己的位置。 Ketika kita menempatkan Tuhan tambah lama tambah kecil, maka kita menempatkan diri kita tambah lama tambah besar. 所以今天有很多人说：“哎呀，我什么神都不拜，我信自己。” Maka pada masa ini banyak yang mengatakan saya tidak menyembah Allah apapun, saya percaya pada diri sendiri. 他们就讲中了问题。 Dia sudah mengatakan mana yang penting. 当我们把上帝边缘化，把上帝轻看上帝，我们就提升自己的重要性。 Ketika kita merendahkan Tuhan, maka kita telah meninggikan kita. 因为当上帝变得不那么重要的时候，我们也同时间变得更加重要。 Ketika kita menganggap Tuhan tidak penting, maka tanpa sengaja kita menganggap diri kita itu penting. 我们想让自己成为宇宙的中心， Kita menjadilah pusat dari dunia ini. 让一切的事物都围绕着我们自己， Dan semua itu untuk kepentingan kita. 这就是一种的优越感。 Inilah yang kita sebut nilai-nilai kelayakan. 我们很多人可能在我们的内心深处里，我们要上帝像对待就是在度假村的旅客一样。 Kita sering menganggap Tuhan itu seperti tamu dalam kita punya masa-masa liburan. 在度假村的旅客一样的来对待我们，这样 Di kampung-kampung liburan itu bersikap kepada kita. 就在这些度假村呢，
比如你说去巴黎的度假村，你付了很大的费用买一个配套，在那里住5个晚上。 Seperti tempat liburan pergi ke Bali, cari tempat yang mewah, menginap selama 5 malam. 在度假村，我们的需要是第一， Di tempat liburan itu, kepentingan utama kita adalah kita. 想做什么按照我们的时间就好。 Kita lakukan sesuai dengan waktu kita. 我们要安静，我们要平安，我们要愉快的时间。 Kita mau tenang, mau damai, memiliki waktu yang nikmat. 如果我们达不到这些的我们所要的，我们就会很烦躁。 Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita menjadi galau. 在度假村，我们过的是一个优越的生活。 Di tempat liburan itulah kita menikmati kelayakan yang harus kita terima. 很多时候，我们以为上帝也是对我们这样， Sering kita menganggap Tuhan itu demikian. 我们认为上帝欠我们这一切的一个好的生命。 Kita menganggap bahwa Tuhan itu berhutang untuk kehidupan kita yang layak ini. 因为呢，我们已经付出那么多了，每个周日都侍奉他，所以他欠我们的，他应该给我们这些好处。 Karena kita anggap kita keluar terlalu banyak, tiap minggu beribadah. Jadi Tuhan itu berhutang kepada kita. 当我们轻看上帝的时候，我们也产生优越感。 Ketika kita meremehkan Tuhan, maka timbullah nilai-nilai kelayakan itu. 这个耶稣讲的那个浪子回头的这个故事，那 Anak 个 yang 浪 hilang 子本身就有优越感的问题。 Anak yang hilang, kisah itu menyatakan juga tentang kelayakan yang dia harus dapat. 有一天，他来到他的父亲的面前，要求他的父亲分家产，把他应该有的家产分给他。 Satu hari dia datang kepada ayahnya, meminta hak yang harus dia terima dari ayahnya. 我们称为华人都知道，这是非常带有讽刺父亲的一种意味。 Kita tahu bahwa tindakan semacam ini sangat tidak layak untuk seorang anak 因 kepada 为 seorang 我 bapaknya. 们知道，没有一个爱父亲的儿子会在他的父亲有生之日要求父亲分家产，给他应该有的家产分给他。 Sebagai seorang Chinese kita tahu tidak layak bagi seorang anak datang kepada ayahnya yang masih hidup minta harta warisan. 这就反映给父亲说：“哦哟，父亲或是生或是死不大重要，最重要是家产分给我就最重要。” Seolah-olah tindakan ini menyatakan ayahku itu hidup atau mati tidak penting, yang penting warisan aku terima. 这个浪子不在乎什么叫做孝道， Si anak yang hilang ini tidak memperdulikan apa itu artinya menghormati orang tua. 他觉得他应该有的就是父亲一定要马上分给他， Yang dianggap dia layak dapat, ayahnya harus memberikan kepada dia. 父亲欠他的， Ayahnya berhutang kepada dia. 这是优越感。 Inilah yang disebut nilai-nilai kelayakan. 他一点都不在乎他的爸爸需要把地产卖掉，甚至搬到更小间的一间屋子，要搬家哦，因为不可能分家产不搬家，对不对？要卖掉分家产，然后把钱给他。 Dia tidak pedulikan, dia minta ayahnya menjual hartanya, bagi dia bagian dia, dan tinggal di rumah yang lebih kecil karena dia tidak mau hidup bersama dengan ayahnya lagi. 这个是不孝之子。 Kita sebut anak yang tidak hormat pada orang tua, tidak berbakti. 但是这样的儿子就反映了我们的现实。 Anak yang semacam ini telah bertolak belakang dengan apa yang nyata. 在新加坡的一个报道，就是更多的老年人被子女欺骗的这些问题。 Di laporan Singapura juga lebih banyak orang tua ayah kena masalah ini dengan anak-anaknya. 儿子、女儿欺骗父母，就是欺骗他们的钱财。 Oh, maksudnya anak-anaknya menipu orang tuanya, terutama dalam hartanya. 我有听过有父母把他们的产业就是交给儿子来管理的时候，因为他们不懂得法律，就需要孩子们签名，就是法律的签名。一交给他们后，不久发现无家可归，孩子把家产卖掉，跑掉了。 Banyak orang tua memberikan karena tidak terdidik, memberikan hartanya kepada anaknya secara notaris tanpa disangka
Anaknya menjual rumahnya sehingga orang tua ini tidak ada lagi tempat tinggal. 优越感。 Nilai kelayakan. 当孩子轻看父母的地位的时候， Ketika seorang anak tidak menganggap orang tuanya, 认为父母给我这些钱都是应该的，我拿他们的钱是应该的， apa yang saya dapat dari orang tua saya itu pantas dan itu layak. 那就出问题了。 Itulah masalahnya. 同样的，当我们轻看上帝的时候，我们也开始产生优越感。 Sama halnya ketika kita merendahkan Tuhan, maka nilai-nilai kelayakan itu mulai timbul. 我们以为上帝欠我们这些好的东西， Kita menganggap bahwa Tuhan berhutang kepada kita untuk semua kenikmatan hidup ini. 所以当孩子们轻看父母，认为他们父母应当给他们东西都是理所当然的，这种的态度早就在他们对上帝的态度已经出现了。 Ketika anak-anak merendahkan orang tuanya, sama dengan halnya dia sudah merendahkan nilai Tuhan dalam kehidupannya. 当我们轻看上帝，我们会产生优越感。 Ketika kita merendahkan Tuhan, maka timbullah nilai kelayakan itu. 父母亲也是会有优越感的。 Orang tua juga demikian. 有些父母认为，哎呀，他们工作了一天，回到家只要安静的生活，安静的一个时刻，自己的时间，这是他们应当有的，理所当然的。 Ada orang tua ketika dia sudah bekerja pulang ke rumah, dia anggap dia pantas menikmati waktu sendiri. 所以工作了一天，哎呀，没有回到家，没有安静，反而面对吵吵闹闹的孩子。 Ketika dia pulang kerja, bukan mendapat suasana damai, malah mendapatkan anak-anak yang riuh, yang ribut. 他们的吵闹，哎呀，导致父母不能够安静的休息， Riuhnya anak-anak itu sehingga orang tua ini tidak bisa beristirahat. 享受他们喜欢看的电视节目。 Apa yang dia suka nikmati acara di TV tidak terpengaruh. 所以父母就生气起来， Orang tua jadi marah, 臭骂孩子。 marah kepada anak-anaknya. 这些有优越感的父母们，很少有这个的耐性去好好有耐心的教导孩子。 Inilah masalah yang timbul pada orang tua yang menganggap dirinya layak. Karena mereka tidak bisa dengan benar mendidik, dengan sabar mendidik, mengayomi anak-anaknya. 因为工作了一天，我应当有安静的时间， Setelah kerja seharian, dia menganggap dia layak untuk tenang. 所以管教孩子都是出于发泄， Jadi mendidik anak itu jadi masalah. 这导致一种很不好的养育孩子的一种的方式。 Ini suatu cara mendidik anak yang tidak benar. 当我们轻看神，我们也会产生优越感。 Ketika kita merendahkan Tuhan, maka nilai kelayakan ini mulai timbul. 但是诗篇103篇呼吁我们，告诉我们说，我们是可以把这一些的，就是轻看上帝的问题扭转过来的。 Tapi di Mazmur 103 ini mengingatkan kita, apa yang kita merendahkan Tuhan ini boleh bisa kita bisa tukar balik. 是不是感谢主？他不允许我们停留在我们现有的状况，他要改变我们。 Kita puji Tuhan, Dia tidak membiarkan kita di tempat yang semula, Dia akan mengubah kita. 所以诗篇103篇教导我们说，怎么样再次的尊主为大。 Dia mengajarkan pada kita di Mazmur 103 sekali lagi bagaimana kita mengagungkan Tuhan. 尤其我们认为上帝欠我们什么？诗篇第103篇第2到5节教导我们要尊主为大，而他的方式就是要铭记上帝主动为我们成就的一切。 Apa yang sebelumnya kita anggap kita tuh layak menerima semua dari Tuhan, maka di Mazmur 103 ayat 2-5 itu menjadi terbalik, bagaimana menyatakan kita harus memuliakan Tuhan. 诗篇103篇2到5节，我请把Budi帮我们读一下。 Di Mazmur 103 ayat 2 dan 5 akan saya bacakan.
Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkoti engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. 大家看这几节经文，他就纠正了我们的优越感，因为不是上帝欠我们任何东西，而是我们欠他一切的东西。 Di Mazmur 103 ayat 2-5 ini memuterbalikan kepada kita. Bukan Tuhan yang berhutang kepada kita, tapi Tuhan telah memberikan segalanya kepada kita. 是我们背逆了创造我们的天父， Kita yang sudah memberontak terhadap Bapa kita. 向他犯罪。 Kita telah berdosa kepada Dia. 所以以赛亚书1章2节，我请巴布蒂为我们读一下。 Di kitab Yesaya pasal 1 ayat 2 dikatakan demikian. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. 中国有一句俗语，就是要饮水思源。饮水思源，就是要记得我们的 Oh, 我们 ada pepatah Chinese mengatakan, jangan lupakan asal. 但这就是我们的问题。 Tapi inilah masalah kita. 当我们轻看上帝的时候，我们忘记了他就是我们生命的来源。 Kita lupa ketika kita meremehkan Tuhan bahwa Dia sebenarnya Dialah sumber kehidupan kita. 就像目中无父母的孩子一样，我们背逆了那赐我们生命的上帝。 Seperti di keluarga kita seolah-olah telah memberontak terhadap orang tua kita. 但是感谢主，诗篇103篇要提醒我们说，这就是赦免我们一切罪孽，医治你们一切疾病，从深渊救赎我们生命的上帝。 Dikatakan di sini, Dia mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. 而这位上帝主动的，不是因为他欠我们什么，他主动的医治我们、饶恕我们、救赎我们。 Tuhan yang secara proaktif mengampuni kita, menebus kita. 他这样做，并不是因为他欠什么，而是完完全全出于他自由的意志对我们的爱。 Dia melakukan ini bukan karena Dia berhutang kepada kita, karena kasih-Nya dalam kebebasannya, Dia mengasihi kita. 这里救赎的意思就是 menebus 的意思呢，是讲到一个人永远不能够还的债，有人为他还了。 Menebus maksudnya di sini adalah seperti orang yang seumur hidup punya hutang tidak bisa dibayar, kemudian ada yang membayarnya. 这里描述的这个景象是一个人欠了银行很多的债，是他没有办法还的。 Sepertinya orang punya hutang kepada bank begitu banyak dan tidak bisa melunasinya. 当银行的这个工人来到他的家，要把他跟他的家人赶出去的时候，一边在搬家事的时候，忽然间有一个经理，银行的经理来说：“停，不要搬了，有人帮他负债了。” Seperti ada orang yang punya hutang tidak bisa melunasinya, kemudian rumahnya disita. Pada saat sedang disita rumahnya, datanglah seorang pejabat bank mengatakan, tidak usah disita, ada orang yang membayar untuk hutang ini. 这就是描述上帝的主动对我们的爱。 Inilah kasih yang proaktif. 在我们没有办法的时候，他救赎了我们。 Ketika kita tidak berdaya, Dia datang menolong kita. 不单单是这样，他没有在我们最消极的时候救赎我们，他还给我们一个冠冕。 Bukan hanya dalam keadaan yang rendah Dia menolong kita, Dia memberi kita mahkota. 他以仁爱和慈爱为我们的冠冕。 Dengan kasih dan sayangnya Dia memberi kita kemuliaan. 他用美物使你所愿的得以知足。
segala keindahan hasrat hatimu dipuaskan. 他不单单拯救我们，他还使我们成为尊贵的人。 Dia bukan hanya menebus kita, malah mengangkat kita sebagai suatu nilai yang sangat tinggi. 我们这些不配的人，上帝却给我们冠冕， Orang yang tidak layak seperti kita 不是因为他欠我们的， diberi mahkota oleh Tuhan, bukan karena dia hutang pada kita. 完全出于他的主动性。 Semua karena kasihnya yang 我们知道，当我们把一个东西放在我们头上，戴一个帽子，戴一个冠冕的时候，无论你转什么方向，都是看到那个冠冕。 Kita tahu ketika kita memakai topi atau mahkota, kemanapun kita ke kiri ke kanan, maka mahkota itu akan ikut kelihatan. 这位创造我们生命的主，在我们最失落、没有能力救自己的时候，他拯救我们，给我们一个冠冕，叫我们一生一世转什么方向都见到的，就是他的慈爱跟恩典。 Allah yang memberi kehidupan kepada kita, meletakkan mahkotanya di dalam kepala kita, sehingga kemanapun kita ingat bahwa semua ini adalah kemurahan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara yang terkasih, 父亲、母亲们， para bapak, para ibu, 孩子、女儿们， anak-anak laki perempuan, 我们要在我们的心尊主为大。 di dalam diri kita muliakanlah Tuhan. 而我们尊主为大的方式，就是我们要铭记上帝主动的为我们成就这一些好事。 Kita harus mengerti bagaimana kasih Tuhan yang proaktif itu telah menebus kita. 这位神是有权利审判我们的， Tuhan yang punya kuasa untuk mengadili kita. 他的审判没有人可以说他有优越感， Pengadilan yang Tuhan berikan kepada kita bukan karena kelayakan, 但是他没有按照他的权利来对待我们， tapi dia tidak memakai kelayakannya, kuasanya bersikap kepada kita. 他把他的权利放在一边。 Dia meletakkan kekuasaannya di samping. 当我们尊主为大的时候，我们也同时间不会把自己看成是宇宙的中心。 Ketika kita membesarkan Tuhan, maka kita tidak meletakkan diri kita sebagai pusat dari segala 我 sesuatu. 们再也不会感觉有一种优越感，以为每一个人都欠我们一个好的生命， Sehingga kita tidak merasa lagi kita itu layak, semua orang punya hutang kepada kita. 因为这样这会改变我们人与人关系，父母对孩子的关系，孩子对父母的关系。 Kalau kita mengerti hal ini, maka akan mengubah hubungan kita sesama manusia, sesama ayah dan anak. 至少他能帮助我们，给予我们一种感恩、对感激的一种的态度。 Paling tidak kita punya hati yang ucap bersuka, hati yang mengucap syukur dalam hidup kita. 他也能够塑造我们对孩子的责任， Juga mengingatkan kita kewajiban kita kepada anak-anak. 我们也懂得放弃我们的拥有权。 Kita akan meletakkan di samping semua hak dan kelayakan kita itu. 让我们学习铭记上帝主动为我们成就的大事，来尊主为大。 Mari kita belajar tentang kasih Tuhan yang proaktif itu untuk mengagungkan Tuhan. 第二点， Yang kedua, 第二个问题是， masalah yang kedua, 当我们轻看上帝的时候， ketika kita merendahkan Tuhan, 我们对神也开始冷漠。 kita juga mulai dingin kepada Tuhan. 在这个来讲到这里呢，我们有些人会抗拒说：“哎，你怎么说我们轻看上帝呢？” Kita mungkin akan menolak untuk mengatakan bagaimana saya bisa bersikap dingin kepada Tuhan. 你怎么说？哎，上帝不在我们生命中不大重要呢？ Bagaimana kita tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak penting? 看看我们教会的出席率， Kita melihat keadaan di gereja kita, 看看我们的奉献， lihat persembahan kita, 看看我们治了多少个堂会， kita lihat berapa pos PI yang kita bangun. 怎么上帝不重要呢？ Bagaimana bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak penting? 确实这些都是好事，却是 Semua itu 符 baik. 合上帝的旨意的。 Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. 但是我们要小心， Tapi hati-hati. 因为耶稣警告我们说，不要把所谓的行动主义和对上帝真诚的爱混在一起。 Yesus pernah mengatakan, jangan gabungkan
sikap-sikap perbuatan kita secara duniawi itu dengan kasih kita kepada Tuhan. 耶稣在马太福音7章21节，就让我自己读哈。22节他这样说：当那日必有许多人对我说：主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能呢？耶稣说：我就明明的告诉他们说，我从来不认识你。 Banyak yang mengatakan, Tuhan, bukankah kami berbuat banyak untuk Tuhan? Berbuat ini dan itu, tapi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. 你们这些做邪恶的人，离开我去吧。 Pergilah kalian, hai orang yang berbuat jahat. 所以耶稣告诉我们说，我们很可能喜欢为自己，而不是为上帝做宗教之事。 Yesus mengatakan mungkin kita lebih suka melakukan sesuatu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan gereja, Tuhan, bukan kepentingan Tuhan. 我们很可能是为自己，而不是为上帝做这些事情。 Mungkin kita membangun segala sesuatu itu sebenarnya untuk kemuliaan kita, bukan untuk Tuhan. 我们很可能去教会的原因，不是要敬畏上帝，而是要就是建立生意关系。 Mungkin kita ke gereja bukan mencari Tuhan, mungkin mencari kesempatan berbisnis. 或者提升我们社会的地位， Atau untuk meningkatkan posisi kita di masyarakat. 因为我们知道在教会有地位的弟兄姐妹，我们跟他擦肩。 Ada mungkin di gereja ada orang yang punya sedikit posisi dan kita ingin berhubungan dengan mereka. 或者我们去教会是为了要我们帮助我们孩子有一个好的就是道德教育。 Mungkin juga kita ingin anak-anak kita ke gereja supaya mendapat suatu pendidikan etika yang baik. 或者我们认为我们祷告能够连接我们跟宇宙的这个神秘感。 Atau kita menganggap kita berdoa maka kita bisa berkoneksi dengan alam. 给我们一种的心理的平安， Memberikan damai dalam hati kita. 然后叫我们能够更有效的工作。 Jadi kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berhasil. 我们可以因为跟其他教会竞争而支堂， Kita mungkin karena kita bersaing dengan gereja lain, 关注的不是上帝的国度，而是自己的名声。 yang penting bukan kerajaan Tuhan tapi nama kita. 因为上帝给予的好处来敬拜他，跟敬拜上帝，因为他值得我们敬拜是两回事。因为上帝给我们的好处而敬拜他， Karena kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, kita menyembah Dia. 和因为上帝值得我们敬拜是两回事。 Dengan kita patut menyembah Tuhan, itu dua hal yang berbeda. 我们很容易的把上帝变成实现我们自我愿望的途径。 Kita sering menganggap Tuhan itu sebagai apa yang berperan baik kepada kita. 我们很容易把神变成我们自我满足的一种的工具， Tuhan sebagai suatu alat untuk memenuhi kehidupan kita. 所以很可能我们做这些宗教的形式，但是我们对上帝一点都不爱，一点都是冷淡的。 Mungkin kita banyak sekali melakukan aktivitas kegiatan atau pembangunan gereja. Sebenarnya kita belum tentu mengasihi Tuhan. 当我们轻看上帝的时候，我们的心也开始向他冷漠。 Ketika kita merendahkan Tuhan, maka hati kita pun mulai dingin. 作为华人，我们要特别的小心。 Sebagai seorang Chinese, kita mesti lebih hati-hati. 中国的这个传统，这个华人这个传统的文化，就是有一个永久的一个文化，强调孝道、诚信，就是勤劳，还有仁爱的这些道德是非常好的。 Banyak sekali budaya-budaya yang sudah ribuan tahun dari filsuf Chinese itu mengajarkan tentang bagaimana hormat pada orang tua, kebaikan. 对不起，那个荧光幕看一下，是不是看不到？对，孝道、勤劳和仁是我们华人传统非常重视的。 Inilah salah satu budaya yang sangat penting di orang-orang Chinese, yaitu bagaimana berbakti, rajin, dan kasih. 但是在华人的传统的思想跟哲学里面，这些的德行跟上帝没有关系的。
Tetapi apa yang diajarkan dalam budaya Cina ini tentang etika yang benar ini tidak ada hubungan dengan ajaran Tuhan. 上帝跟我们的德行是两回事， Kebaikan Tuhan kepada kita ada dua hal yang berbeda. 所以按照华人的传统，我们可以强调这些的德行，和根本不强调上帝的重要性。 Kita orang-orang Chinese menekankan tentang etika yang benar, tapi kita tidak mementingkan Tuhan. 换句话说，我们的文化会倾向所谓的实用主义 （pragmatic）。 Karena budaya kita bisa semuanya itu pragmatis. 我们很关心的就是做事，而不需要问做事的后面的原则是什么。 Yang penting kita melakukan kebaikan. Kita tidak memperdulikan latar belakang untuk berbuat kebaikan itu apa. 这是一种实用主义 （pragmatism）。 Ini suatu hal yang disebut pragmatis. 就像邓小平曾经说，不管是黑猫白猫，只要抓老鼠的就是好猫。 Seperti Deng Xiaoping pernah berkata sesuatu yang sangat penting, baik tikus putih atau hitam, yang penting bisa baik kucing hitam atau putih, yang penting bisa tangkap 他的意 tikus. 思说，不管是共产主义也好，还是资本主义也好，只要能够把社会弄好，就是好的主义。 Baik itu komunis apa imperialis, yang penting bisa membuat baik itu benar. 所以作为中国人，我们很容易的将基督教信仰简化为一种的行动主义。 Kita sangat mudah sekali melakukan apa yang kita harus lakukan kepada Tuhan diubah menjadi pragmatisme dari budaya Cina. 我们可以把基督教称为一种无情的责任， Seolah-olah suatu kewajiban yang tanpa perasaan. 强调责任， Kewajiban. 但是对上帝是冷淡的。 Tapi sikap kita kepada Tuhan itu dingin. 当我们轻看上帝，当我们把上帝边缘化的时候，我们就对上帝开始冷淡。 Ketika kita mulai merendahkan dan meringankan Tuhan, maka hati kita mulai dingin. 所以所谓的孝道这些的德行，用在家庭里的时候，家庭的这种亲子的关系，也会成为一种无爱的责任。 Semua nilai-nilai kebajikan yang dilakukan di rumah itu bukan berdasarkan kasih. 大家都知道，在华人传统中，特别你生长在华人家庭，你知道有很多时候过年的时候，大家一起吃饭，但是吃饭的时候都是不说话的。为什么？彼此之间有很多的苦闷。 Kita tahu dalam budaya orang Chinese dalam malam tahun baru berkumpul makan bersama-sama, tapi sering tidak bicara karena terlalu banyak masalah dalam keluarga itu. 为了钱，为了财产争吵不停， Masalah uang, masalah harta itu jadi ribut, sumber keributan. 整个的气氛一点爱都没有。 Sedikit suasana kasih pun tidak ada. 但是还在一起坐下来吃饭， Tapi masih kumpul bersama-sama, makan bersama. 为什么？ Kenapa? 爸爸、阿公、阿嬷说一定要吃饭。 Karena engkong ama berkata, malam tahun baru mesti makan kumpul bersama. 形式、责任，但是没有爱情。 Melakukan segala kewajiban tanpa kasih. 孔子认识到对父母无爱的这个问题， Confucius juga menyatakan tentang bagaimana yang tidak punya kasih kepada Bapa. 因此他强调孝敬父母必须要诚心诚意的去孝敬，要爱养父母，不是只是形式化而已。 Sehingga Confucius mengatakan, hormat pada orang tua bukan tuh hanya kewajiban, tapi harus dengan tulus, kasih yang tulus untuk menghormati orang tua. 虽然孔子能够告诉我们应当做什么，但是他不可以给予我们做什么的原因。 Confucius mengatakan pada kita bagaimana harus mengasihi, tapi dia tidak memberitahu pada kita alasan di belakang itu bagaimana untuk mengasihi. 他不能够告诉我们要怎么样爱父母， Dia tidak kasih tahu dengan harus bagaimana mengasihi bapak dan ibu, 怎么爱我们的亲人， bagaimana mengasihi family kita. 特别是面对那么多张力，面对那么多争吵的时候，要怎么胜过这些来爱这些亲人？ Bagaimana mengasihi keluarga yang begitu banyak masalah ini. 他说应当爱，但是他不可以给你任何的原因，怎么样去爱？ Dia bilang harus mengasihi, tapi alasannya dia tidak memberitahu pada kita bagaimana untuk 感 mengasihi. 谢主， Puji 诗篇Tuhan. 103篇告诉我们怎么样去把这些事情问题扭转过来。
Mazmur 103 memberitahu pada kita bagaimana kita bisa mengasihi. 诗篇103篇就对准了我们人心的问题。 Di Mazmur 103 ini menceritakan bagaimana sifat-sifat dasar manusia. 当我们能够学习惊叹上帝对我们的大爱时候，诗篇告诉我们说，我们惊叹上帝对我们的大爱，我们才能够学习尊主为大。当我们学习尊主为大的时候，我们与人之间的关系也会开始的改变。 Ketika kita mulai membesarkan Tuhan, maka kasih kita sesama manusia mulai membaik. 所以诗篇103篇第8到第13节，让我读哈。耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按我们的罪对待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱像敬畏他的人也何等的大。东离西有何等的远，他叫我们的过犯离我们也有多远。父亲怎么样怜悯他的儿女，耶和华也怎么样怜悯敬畏他的人。不需要。 Itulah Mazmur 103 dari ayat 8 sampai ayat 13. 所以这些的经文呢，要激发我们对上帝的爱的一种的惊叹。 Ayat-ayat ini memberitahu kepada kita bagaimana kasih Tuhan dinyatakan dalam diri kita. 就是如果你去过 Bromo， 你在晚上的时候，你看到 Mount Bromo， 你看到晚上天上黑黑的，但是铺满了宇宙的星星的时候，你开始有一个惊叹。 Seperti kalau kita ke Bromo di malam hari kita melihat langit yang gelap, ada bintang-bintang di langit, maka hati kita mulai terbuka. 天离地有多高，上帝对我们的爱就有多大。 Sebegitu jauhnya langit dan bumi, begitulah besarnya kasih Tuhan kepada kita. 如果你有坐过船，你望着大海，东跟西你都看不到任何东西，两个是无限的，就像东和西有多远，上帝对我们的慈爱，他把我们的罪撇去有多远。 Kalau kita sempat naik kapal di tengah samudra, kita bisa melihat batasan barat dan timur tidak ada ujungnya. Begitulah besarnya kasih Tuhan kepada kita. 这些经文要激发我们对上帝的爱的一种的惊叹，一种的 surprise， 一种的 marvel。 Ayat-ayat ini mengingatkan kita betapa besar, betapa halusnya, betapa mulianya kasih Tuhan kepada kita. 我们必须要恢复我们对上帝的怜悯的这种的惊叹。 Kita harus ingat bagaimanakah 只 kasih 有 Tuhan 这 kepada 样 kita. 我们才能够尊主为大。 Dengan demikian kita akan mengagungkan, memuliakan Tuhan. 但是不单单是这样，在第13节里面 Di ayat 13 dikatakan, 讲到跟我们息息相关、非常贴切的一个比喻。 suatu perumpamaan yang sangat pantas untuk kita pelajari. 第11和第12节用的是一个自然的现象，来凸显出上帝的荣耀，上帝对我们的大爱。 Ayat 11 dan 12 menyatakan dari suasana alam untuk menyatakan betapa besarnya kasih Tuhan kepada 但 kita. 是第13节用的比喻，是我们每一个人都非常认识、很亲切的比喻。 Tapi di ayat 13 perumpamaan ini disampaikan, sungguh kita harus mengerti. 父亲怎么样怜悯他的儿女，耶和华也怎么样怜悯敬畏他的人。 Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. 就像一个孩子惊叹：“哎呀，爸爸，为什么你对我那么好？我真的不配，我做了那么多不好的事，为什么你对我那么好？”就像一个孩子惊叹父亲对他的爱的时候，我们也要惊叹天父对我们的怜悯。 Seperti anak-anak yang tiba-tiba sadar, menyatakan, Ayah, kenapa engkau begitu baik kepada aku? Aku tidak layak mendapatkan ini. Itulah sikap yang harus kita miliki kepada Tuhan. 父亲对孩子的怜悯是很特别的， Sayangnya ayah kepada anak itu luar biasa. 不知道为什么，可能就是我们一般都不觉得
父亲是有这样怜悯的，因为父亲比较严格。 Mungkin ada yang tidak merasakan karena ayahnya agak tegas, tapi ayah tidak mendapat kurang kasih dari ayahnya. 但是这一个景象是我们大家都可以了解、都可以羡慕的。 Tapi suasana ini kita perlu mengerti dan kita rindukan. 不管我们曾经有没有这样的父亲， Apakah kita pernah punya ayah semacam ini? 不管我们有没有一个怜悯我们的父亲，我们看到这样的景象，我们就会感动的。 Ataukah ayah yang mengasihi kita dengan lihat apa yang kita baca tadi, kita maka 当我们看到一个父亲，把他吵吵闹闹的这个孩子抱起来，不是要打他，而是拥抱他、安慰他的时候，我们看到就不能够忘记了。 Kalau kita melihat bagaimana seorang ayah melihat anaknya yang ribut, bukan dipukul, dipeluk dia, dikasihi oleh ayahnya, kita tidak bisa melupakan momen-momen itu. 我们深深的感动。 Kita sungguh tersentuh. 当我们看到那个浪子，衣服破破烂烂的，整身的臭味熏到不得了的时候，回到家的时候，他的父亲是跑着，把手张开，跑到他面前拥抱他的，那个景象是不能够忘记的。 Kalau kita melihat bagaimana si anak yang hilang itu kembali dengan pakaian compang-camping, dengan tubuhnya yang bau, ayahnya datang memeluk dia, itu suatu suatu gambar yang luar biasa. 当我们听到这个父亲说：“孩子，欢迎你回来，我爱你。” Ayah mengatakan, anakku, aku mengasihi engkau. 那些话是我们不能够忘记的， Itu tidak mungkin kita lupakan kata-kata itu. 因为这些话的目的是要激发我们的惊叹。 Semua ini mengingatkan kita untuk sadar. 这不是我们时常看见的， Tidak sering kita melihat gambar ini, 那是非常特别的。 tapi sungguh istimewa. 当我们开始惊叹上帝对我们的慈爱的时候， Ketika kita mulai sadar akan kasih Tuhan kepada kita, 我们的注意力转向他的身上， maka fokus kita akan tertuju pada Tuhan. 我们开始尊他为大。 Kita mulai memuliakan Tuhan. 所以弟兄姐妹们， Saudara yang terkasih, 只有这样，我们才能够恢复我们的亲子关系。 dengan demikianlah kita bisa mengembalikan hubungan antara ayah dan anak, antara bapak dan kita. 当我们轻叹上帝对我们的怜悯的时候，我们也会激发我们对孩子的怜悯。 Ketika kita sadar bahwa bagaimana kasih Bapa kepada kita, maka kita juga akan mengasihi anak-anak kita. 孩子们会晓得，父亲真的爱我， Anak-anak akan merasakan, ayahku sungguh mengasihi aku. 他的心会软化。 Hatinya akan menjadi lembut. 就像在这个时候，我们的心是软化的。 Seperti saat ini hati kita, 当我们就是惊叹上帝对我们的怜悯的时候，我们会开始尊他为大。 ketika kita sadar akan kasih Tuhan kepada kita, kita mulai memuliakan 我 Tuhan. 们不再自我为中心， Kita menganggap kita sebagai yang paling penting. 我们不再有这种的优越感， Tidak lagi kita merasa kita tuh layak. 我们不再对上帝冷淡， Kita tidak lagi dingin kepada Tuhan. 反而对他是开始火热。 Kita mulai berkobar-kobar kepada Tuhan. 弟兄姐妹们，我们要如何尊主为大？ Bagaimanakah kita ingin memuliakan Tuhan? 第一，我们要铭记上帝主动为我们成就的一切好事 Kita； mesti sadar bahwa Tuhan mengasihi kita itu secara proaktif. 第二，我们要惊叹他对我们的怜悯； Kedua, kita sadar akan kasih-Nya kepada kita. 就是亚波罗17号是在1972年就是发射的这个火箭。 Apollo 17 itu di-launching pada tahun 1972. 美国发射这个火箭是要把第二次把就是太空人就是美国人放在月球。 Mengirim astronot ke bulan. 有一个观察者他注意到就是发射火箭的这个景象。 Ada yang ingin melihat bagaimana suasana pesawat itu. 他说当天晚上呢，有很多的就是很华夷式的这些记者铺满了草场。
Malam itu begitu banyak wartawan yang memenuhi lapangan itu. 他们一边喝着啤酒，一边在那边咒骂这些政府浪费钱。 Mereka di sana minum, kemudian marahi pemerintah menghabis-habiskan uang. 开很多不好的玩笑， Juga banyak jok-jok yang tidak pantas. 但是当他们看到火箭升上天的时候， Ketika mereka melihat bahwa pesawat Apollo itu naik ke langit, 非常亮的橙色的颜色照在他们眼睛，那火箭升上天空，好像一个流星从地上升上天的那种景象的时候， dengan warna yang begitu terang dari bumi naik ke atas. 好像同时间每一个人忽然晓得，诶，这一个火箭载的是太空人，是人类。 Mereka semua sadar bahwa Apollo ini naik mewakili manusia, ada manusia di sana. 他们非常惊叹， Mereka semua terkesima, 每一个人无声， tidak ada suara, 甚至牙签都掉了下来。 sampai 那个tusuk gigi. Mulutnya sampai tenggangkak ya. 当他们在惊叹这个景象的时候，忽然间，每一个人都安静下来，有些帮助其他人站起来，为其他人开门，很客套，就是很客气的彼此的说话，不再骂人了。 Setelah melihat suasana yang begitu luar biasa, tiba-tiba mereka semua terdiam, saling membantu, tidak lagi saling ngomel. 这一群人刚才是很烦躁的一些人，忽然间变得温柔、善待其他人了。 Sekelompok orang ini tadinya yang duduk dengan sikap marah-marah, tiba-tiba menjadi tenang dan diam. 为什么？ Kenapa? 当他们惊叹那个的景象的时候，他们也变得有道德了。 Begitu mereka melihat suasana itu, di hati mereka timbul suatu 同样的，当我们惊叹这位爱我们的上帝、怜悯我们上帝的时候，这位神是超越了这个火箭、任何太空人的这位神。当我们惊叹他的时候，我们的心也会改变。 sama halnya begitu kita sadarkan kasih Tuhan kepada kita, maka kita juga akan terkesima, kita akan takjub karena kasih Tuhan kepada kita melebihi pesawat Apollo yang terbang ke angkasa. 大家不知道大家有没有记得你们曾经去过的一些的聚会？ Apakah saudara pernah ingat pada suatu suasana kebaktian? 带着孩子吵吵闹闹，你去到教会是很苦闷的，哇，真的是很烦躁。 Membawa anak-anak ke gereja, kemudian kita merasa, aduh, tidak enak karena anaknya ribut. 真的不想了，马上回家了。 Udah, langsung pulang. 但是在那一场聚会里面，你听到上帝的声音啊， Tapi di khotbah itu, 你看见上帝的荣耀 di 了， gereja saudara mendengar khotbah, melihat kemuliaan Tuhan. 你惊叹上帝对你的大慈爱了。 Ketika kau sadar akan kasih Tuhan kepada kita, 聚会结束，你完全是两个不同的人。 ibadah selesai, kita menjadi dua orang yang berbeda. 对孩子、对妻子、妻子对丈夫，完全不一样的。 Sikap kepada anak, anak kepada bapak, istri 有没有 kepada 这样的经 suami, 验？ suami kepada istri, sikapnya jadi berbeda. 有没有这样的经验？ Apakah ada pengalaman semacam ini? 诗篇103篇呼吁我们，就是 Mazmur 透过 103 mengingatkan kita, 当我们尊主为大，当我们看见一个超越我们内心世界、我们自我为中心的这个世界观的这位神的时候，我们的心完全会改变。 ketika kita sadar bahwa kasih Tuhan yang supranatural itu dalam diri kita, maka kita akan berubah. 我们也会用不同的方式来对待我们的孩子，我们的 Dengan 父母。 cara yang berbeda, kita akan mengasihi anak dan istri kita. 求主帮助我们， Semoga Tuhan menolong kita. 阿门。 Amin.
Kita bersyukur firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Kita adalah umat yang lemah, kecil, tapi Tuhan mencintai kita. Kita akan nyanyikan pujian, Yesus cinta padaku. Yesus cinta padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus cintaku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ya cinta padaku. Yesus cinta padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, dibawa ke surga. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ya cinta padaku. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Yesus cinta padaku. Yesus cinta padaku dan tetap bersamaku. Layakan datang pula, bawaku ke rumahnya. Yesus cintaku, Yesus cintaku, Yesus cintaku, ya cinta padaku. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan mengikrarkan iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli. Mari kita baca bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami sekali lagi untuk mengagungkan Tuhan di dalam hidup kami. Seringkali kami lebih mengagungkan diri kami dan mengecilkan Tuhan. Karena itu ampuni kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan, Engkau setia mengetahui kondisi keluarga. Mungkin kadang-kadang terjadi konflik karena berbagai alasan. Mungkin mengalami berbagai pergumulan yang membuat hubungan kami menjadi dingin. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Tolong kami untuk mengingat bahwa kami harus mulai dengan meninggikan Tuhan dalam hidup kami.
Dan dengan demikian, maka Tuhan pun juga akan campur tangan. Dan juga Tuhan akan membantu kami untuk memulihkan keluarga kami, relasi yang dingin dalam keluarga kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu kami mohon ya Bapa, Tuhan yang pulihkan hubungan kami, baik orang tua dengan anak, baik suami istri atau bahkan keluarga besar. Kiranya Tuhan hadir dan menyatakan kasih Tuhan melalui kami. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami, entah itu karir, entah itu bisnis kami, usaha kami, pekerjaan, atau bahkan studi dan bahkan masa depan kami. Ya Tuhan, kami mungkin menghadapi berbagai persoalan atau pergumulan dalam hidup ini dan kami memiliki banyak rencana. Tapi Tuhan sekali tolong ingatkan kami untuk tidak mengutamakan diri kami dalam segala hal itu. Tapi biarlah kami belajar untuk terus mengutamakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengingat kasih setia Tuhan yang besar. Maka dengan demikian Tuhanlah yang menjadi pandu ketika kami bekerja, Tuhan yang menjadi pandu ketika kami berusaha, berbisnis, atau bahkan memikirkan masa depan. Ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan telah menempatkan kami di sini, dan mungkin ketika kami sudah hidup cukup lama ada berbagai hal dalam bangsa dan negara ini yang menurut kami masih kurang, masih ada banyak persoalan. Tapi ya Tuhan, sekali lagi kami mohon kiranya Tuhan yang utama di dalam hidup kami. Dan dengan demikian apapun yang Tuhan mau kami lakukan, kami siap ya Tuhan. Biarlah kami menjadi garam dan terang di dunia, khususnya di bangsa kami Indonesia ini. Dan ketika Tuhan memerintahkan kami atau menghendaki kami terlibat di dalamnya dalam berbagai hal, biarlah kami juga siap. Karena biarlah kami pun belajar setelah kami menerima berkat dan kasih dari Tuhan, biarlah kami juga bisa menyatakan berkat dan kasih Tuhan kepada sekeliling kami, kepada bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita persiapkan hati kita. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan dengan cara scan QRIS atau saat selesai ibadah saudara sekalian bisa letakkan di kotak yang di belakang. Kita akan iringi dengan pujian Bapa, ku datang padamu.
Kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi. Ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari demi hari yang kami lalui, kesulitan ataupun kesukaran, tantangan hidup, kami bisa lalui dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami terima juga. Semua berasal dari Tuhan. Saat ini kami bawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Terimalah Tuhan, sucikan, kuduskan, dan layakkanlah ya Tuhan, agar persembahan ini bisa menjadi alat untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, semakin hari kami boleh semakin mengucap syukur, cinta Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekalian pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. 父神的慈爱，主耶稣基督的平安，圣灵的感动和带领，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan tuntunan dari Roh Kudus, menyertai jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pastor Aaron, the Pemberi Kemurnian would like to thank you who has delivered the word of God in these 2 services today. May the Lord bless you, your ministry, your life, and your family. Okay, thank you. Nah, yang kedua adalah berita dari PAL ya, tentang sekolah minggu anak Pemberi Kemurnian. Akan diadakan PAL pada tanggal 26 sampai 28 Juni. Diperuntukkan untuk anak usia prasekolah mulai 4 tahun
sampai dengan anak kelas 6 SD. Nah, anak-anak ini akan menginap di gereja selama 2 malam. Dan pada hari terakhir, pada tanggal 28 Juni akan outing ke Animalium di Cibinong. Pendaftaran itu sudah dibuka dari beberapa minggu yang lalu dan hari ini adalah terakhir. Pendaftaran terakhir itu hari ini, ya. Jadi akan ditutup hari ini nanti malam. Jadi kalau besok Bapak Ibu ingin mendaftarkan anak-anak atau cucunya, maka udah nggak bisa, ya, karena kapasitasnya sangat terbatas, hanya 60 orang anak. Daftarkan segera ke lause masing-masing, lause sekolah minggunya masing-masing, atau juga melalui Google Form yang sudah dibagikan di WhatsApp grup orang tua. Apabila kuotanya sudah penuh, maka pendaftarannya otomatis akan ditutup, ya. Biayanya berapa? Biayanya 200.000 per anak, ya. Nah, mari kita cepat-cepat daftarkan mereka dan gunakan kesempatan ini untuk mengajak anak dan cucu kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita mau melihat e-poster untuk minggu depan. Minggu depan kita akan belajar tentang umat pilihan dari Roma 11 ayat 1 sampai 10. Kita akan memastikan apakah kita adalah umat pilihan dan telah hidup sesuai dengan status tersebut. Kita akan menjawab minggu depan ada 2 pertanyaan. Apakah saya termasuk umat pilihan? Apakah saya termasuk umat pilihan? Yang kedua, apakah ada peran saya untuk menjadi umat pilihan Allah? Apakah ada peran saya untuk menjadi umat pilihan Allah? Kiranya di dalam minggu ini kita boleh merenungkan, bisa membaca tadi ya dari Roma ayat yang tadi, dan kita akan mendengarkan Saudara Danielson akan menjawabnya di dalam pemberitaan firman Tuhan. Demikian warta kita pada siang ini. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk kita bersaat teduh dan kita akan bertemu lagi di minggu depan.